Kalau lagi tinggi ilmunya, lebih tinggi adabnya. Itu sebab tadi di awal tadi Profesor Saubari tadi kata tentang hilangnya unsur takdib dia. Sebab Nabi pernah sebut dalam satu hadis, takdibu auladukum bi salasati asya. Takdibu, Nabi pakai istilah takdibu, didik tu, mendidik, konsisten mendidik kan. Kalau tengok tadi tu, takdibu tu maksudnya konsisten mendidik, tapi Nabi gunakan mendidik tu dengan perkataan takdib, berasal perkataan adab. Maknanya adabkan anak-anak kamu. Takdibu auladukum bisalasati asya. Adabkan anak-anak kamu tu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak sayang Nabi. Sebab kalau anak sayang Nabi, dia suka kat Nabi, tak adalah dia suka dekat Blackpink. Tak adalah dia suka dekat artis-artis Korea sama dengan mak dia tengok back to back. Tak adalah dia suka dekat artis-artis yang tak apa-apa hari ni. Bila dia suka dekat Nabi lebih daripada yang lain, dia akan cuba kaji perilaku, sahsiah Nabi. Dia akan nak jadi macam Nabi. Kedua, bihubbi ahlihi, mencintai ahli keluarga Nabi, sayang ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang ahli keluarga Nabi kalau ahli keluarganya pun dia tak kenal? Ya. Dan yang ketiga, biqiraatil Quran, dengan membaca ayat suci Quran. Sebab silibus ketika zaman Nabi didikannya adalah dengan Al-Quran. Tapi pada hari ini bukan hanya dengan Al-Quran, tapi juga ilmu-ilmu lain, termasuklah ilmu matematiknya, ilmu bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya, kan, dengan pendidikan seni, sains dan sebagainya. Maka penting diterapkan nilai-nilai adab dengan pembelajaran tadi. Itu sebab tadi kata dalam membentuk tu pentingnya mak ayah bantu. Adabkan anak-anak dengan caranya dengan menyemai nilai-nilai akhlak. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Kalau tengok Imam Malik dulu mengajar, kita tengok macam mana. Imam Malik ajar bagaimanakah semua pelajar-pelajar dia perlu hormat pada guru. Kalau anak-anak tak hormat pada guru, percaya cakap saya, ilmu susah nak melekat pada diri dia. Dan kalaupun guru-guru tidak menyerapkan nilai adab, dia hanya sekadar belajar, ilmunya alhamdulillah, itu yang bila dia sampai ke universiti, ilmu insya-Allah, tapi hormat pada orang lain tak ada. Dan orang macam ni biasanya susah nak berjaya dalam hidup. Itu sebab penting nilai-nilai adab ni penting. Kalau tengok Nabi, ada seorang sahabat, ada seorang sepupu Nabi, nama dia Abdullah bin Abbas, Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas belajar ilmu dengan Nabi, tetapi sayangnya ketika Nabi wafat, usia Abdullah bin Abbas ini ketika itu berusia 13 tahun. Dia tak sempat belajar lama dengan Nabi. Apa doa yang Nabi ajar? Kalau nak didik anak ni, Nabi ajar ambil tangan letak dekat dada. Letak dekat dada anak. Cuba letak tangan dekat dada anak, yang anak dekat-dekat dengan dia. Ya. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Mudah-mudahan dia faham, dia mahir dengan agama, dan dia mudah dapat ilmu. Ingat tak doa tu? Tak apa dah, tengok balik rakaman tu nanti. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kan, kalau anak perempuan, Allahumma faqiha fid din wa 'allimha ta'wil. Pegang dada anak tu baca, tak payahlah cari ni, tak maksud letak baca. InsyaAllah. Dan disebabkan dia tu mudah suka dengan ilmu, hebatnya Imam Ibnu Abbas ni setelah kewafatan Nabi, dia berguru dengan semua sahabat-sahabat Nabi. Anak-anak kita hari ni kalau tak suruh pergi sekolah, memang dia tak pergilah. Dia ni memang cari guru, dia cari sahabat-sahabat. Tetapi yang paling penting orang nak ingat adalah adabnya, akhlak dia. Dia nampak guru dia, dia nampak guru dia nak naik kenderaan, dia carikan kenderaan.
Kebetulan dia pun nak pergi tempat yang sama. Dia kata dia dapatkan kenderaan. Naiklah kenderaan ni wahai guru. Bila gurunya naik kenderaan, dia tak naik kenderaan, tapi dia berjalan mengiringi gurunya yang menaiki kenderaan itu. Bila gurunya tanya, kenapa kamu tak naik sama dengan aku? Sesungguhnya Rasulullah mengajarkan aku beginilah adab menghormati guru kami. Bila sampai ke destinasi, guru ni turun. Dia capai tangan Imam Ibn Abbas yang masih muda. Dia salam, dia cium tangan. Terkejut Imam Ibn Abbas, kenapa kau salam cium tangan aku? Beginilah pula kami diajar caranya adab menghormati salah silah keturunan Nabi Muhammad SAW. Adab juga penting. Itu sebabnya kita kena jaga akhlak, kena jaga saksiah. Itu sebabnya ayatnya ABC 2.0. Anak baik lagi cerdik, kan? Ya, ABC tu ABC, anak baik lagi cerdik. Sebab nak bagi dah lah baik, cerdik pula. Ada yang baik, adab bagus, tapi tak berapa cerdik. At least ada baik dia. Daripada dah lah tak baik, bangang pula tu. Contohlah payah macam tu kan. Tak poning kepada kita kan. Mungkin ilmu dia main-main je kat sekolah. Adik-adik kalau nak main-main, dengar ni. Kalau nak main-main daripada sekarang, berhenti sekolah, pergi kerja. Cuci kereta, duduk kakak wash, main-main. Bila cikgu mengajar, main-main dekat belakang. Jawab lah. Padahlah saja. Ya betul. Kalau kita tengok kan, sebenarnya penting bila ada package tu dengan adab, insya-Allah senang hidup. Cikgu, minta maaf cikgu, saya tak faham cikgu macam mana cikgu yang tu. Cikgu akan ajar. Mudah email. Dia bukan je kata pandai ni, dia langsung tak tanya soalan, semua tahu. Okey, tahu, senang je. Tak. Dia sebenarnya dia melibatkan adab. Ada tu langsung diam sampai ke sunnah. Kelas cikgu tanya, kelas faham nak? Koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak, tiba-tiba lumpuh kat kursi. Kan? So adab. Dan adab ni bukan hanya pada anak-anak, tapi pada ibu bapa pun kena ada adab juga dengan guru. Hari ini kadang-kadang berlaku di sekolah Seremban 8B. Bukan sekolah Seremban 2, di sekolah Seremban 8. Anak-anak ambil gambar. Ini anak-anak yang berdiri depan kelas yang tak siap homework. Zap! Bapak pun datang petang tu bawa peguam. Tolong jangan cabar maruah keluarga saya. Oh mak ayah. At the moment parents buat perangai macam ni, kita telah memulakan langkah merosakkan anak-anak. Anak-anak kalau menerima rotan daripada seorang guru, itulah rahmat terbesar dalam hidup. Sebab apa? Anak kita ditegur. Saya bukan suruh sebat atau apa semua, tak. Maksud saya, kalau dirotan anak kita, dipukul anak kita dengan cara yang dibenarkan lah. Sebenarnya itu satu rahmat sebenarnya. Once kita mempertahankan anak kita sebabkan kesalahan yang dia lakukan, itulah langkah-langkah awal kita merosakkan anak kita. Saya cakap saya. Itu sebab bila hari report card day, hari bertemu ibu bapa, guru-guru kena jujur dengan ibu bapa. Ibu bapa tanya, macam mana anak saya cikgu? Jawablah dengan jujur dan tenang. Ini cikgu-cikgu mulalah skrip biasa. Dia ni okey sebenarnya. Okey, cuma ialah kan banyak main. Tapi kalau dia usaha lebih sikit, insya-Allah dia boleh berjaya. Itulah ajar cikgu. Nampak tu. Cakap je tu terang. Macam mana dengan budak anak saya ni? Macam ni lah, saya tengok macam tak ada harapan dah ni. Tak maksud saya itu, saya lebih-lebih lah. Cakap saya memang tak tahan dengan budak ni. Saya hari-hari doa, bilalah budak ni nak pindah sekolah ni. Macam mana dengan anak saya cikgu? Macam ni lah. Ini senarai kemungkaran yang anak cik buat dekat sekolah setakat hari ni. Ayahnya macam astagfirullah, astagfirullah, Bapa pun pandang anak lain. Kau
apa hal? Mana ada. Jadi anak tak berani buat hal. Jujur je beritahu. Sebab bak kata pepatah Cina. Tak payahlah cakap Cina, cakap Melayu lah. Dia kata orang yang menegur saya adalah guru saya. Orang yang memuji saya adalah musuh saya. Teguran ni sebenarnya membawa pada didikan yang baik. So benarkanlah anak-anak kita ditegur, supaya daripada situ kita dapat memperbetulkan. Anak yang berusia daripada darjah 1 sampai tahun 6 ni, inilah tempoh kritikal untuk kita develop bentuk akhlak-akhlak awal dia. Sebab bila masuk sekolah menengah, dia dah mula nak mencipta pribadi dia. Jadi kalau pada awal kita biarkan dia tercari-cari pribadi mana yang baik, kita bimbang anak-anak kita akan merosakkan diri. Imam Malik sebut biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Imam Malik juga ada seorang anak murid nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Abdul Rahman bin Qasim mengabdikan dirinya belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Cuba fikir. Itu sebab kita daripada kecil dulu kita pergi berguru, pergi rumah guru macam mana? Kita bukan terus pergi rumah guru. Mak ayah pergi mengadap, menyembah dulu guru tu, minta tolong terima anak ni belajar ngaji. Tolonglah ajar anak saya. Saya ni tak adalah apa sangat. Takut tak sempat tolonglah. Saya berharap sangat merayu. Siap bagi. Ini rotan. Kalau anak saya buat hal, rotan lah. Jangan mati sudah. Macam tu sekali. Dulu. Dan anak-anak setiap malam lepas maghrib pergi. Mak ayah kata, kau nak jadi kafir, kau jangan ngaji. Pergi ngaji. Jalan kaki ramai-ramai. Bawa rehal dengan mukadab, bawa rehal dengan Quran. Tak tahu kenapa rumah ustaz dulu-dulu semua lalu kubur. Tak tahu faham. Lalu kubur, lalu pokok buluh. Lalu kubur, pokok buluh. Tak apa ramai ustaz di rumah dekat dengan kubur. Dulu macam tu. Mana ada macam sekarang jalan terang macam ni. Kita jalan ramai-ramai. Dia baca bismillah. Di tempat ni, pokok besar ni, pokok jati. Macam-macam lah. Tapi dulu tetap pergilah. Pergi setiap malam. Tanpa gagal. Belajar dengan guru. Sekarang semua kat ujung jari. YouTube lah, apalah dekat dalam TikTok pun boleh mengaji. Tapi sebenarnya pentingnya ada, jagalah adab itu. Wallahu a'lam.